Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Diucapkan selamat sejahtera kepada anda yang menonton video ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Ta'ala sentiasa. InsyaAllah. Kita teruskan pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 1, bidang akidah. Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat, seterusnya diberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang tajuk ini dan diharapkan dapat dihayati dalam kehidupan harian kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang kedua menyatakan hukum beriman dan dalil nakli Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang ketiga menyenarai tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita tekan butang langgan ataupun loceng notifikasi. Bagi yang telah pun tekan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan anda tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini dari channel saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih atas sokongan anda, saya sangat hargainya. Baiklah, kita pergi kepada pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tahukah anda Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah antara nama-nama Allah yang maha indah, Asma'ul Husna, yang ada 99 nama Allah. Jadi hari ini kita ingin mengupas dengan lebih mendalam mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Apa itu pemurah? Pemurah itu ini Allah Maha Pemberi, tidak kedekut, tidak bakhil. Dan Ar-Rahim pula bermaksud Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Apakah beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Rezeki yang kita dapat, yang Allah beri kepada manusia, tak kisahlah walaupun berlatar belakang agama yang berbeza, rezeki yang Allah berikan kepada haiwan dan tumbuhan juga ini dalam kategori Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim ni pula adalah Maha Pengasih dan Penyayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Agama yang benar ialah agama Islam. Jadi kita teruskan lagi mengenai hukum dan dalil nakli. Kita wajib, diulangi, wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalil naklinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dari surah Al-Fatihah ayat 1 bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mestilah ataupun wajib, bukan mesti ya, wajib beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Beriman kepada Allah, ingat lagi ke tidak, rukun iman yang pertama. Semua sekali rukun iman ada 6 perkara. Salah satunya ialah beriman kepada Allah dan seterusnya. Baiklah, kita teruskan lagi.
tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita dah pun tahu maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi bagaimana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Baiklah. Yang pertama, berdasarkan nama Allah yang indah dan mulia tadi, kita amalkan nilai sayang menyayangi antara sesama manusia. Terutamanya apabila kita mendapat khabar berita ada yang sakit, kita ziarah. Ataupun waktu COVID sekarang ni tak boleh ziarah, kita buat panggilan ataupun video call. Tiada masalah. Okey? Kita tanya khabar, kita berikan semangat. Mudah-mudahan orang yang ditimpa musibah ataupun sakit itu diberikan kemudahan, kesembuhan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Yang kedua, menjauhi pergaduhan. Tak kisahlah pergaduhan lidah ataupun pertengkaran ataupun pergaduhan melibatkan fizikal, kita mestilah elak dan jauhkan, kerana bergaduh ini adalah merugikan. Marilah kita semaikan dan sebarkan kasih sayang ini, kerana kasih sayang akan membawa kita ke syurga, insyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, yang kedua ialah mempunyai sifat belas kasihan. Yang pertama, kita mestilah bantu-membantu. Nilai bantu-membantu ini dapat mengikis sikap pentingkan diri sendiri. Apakah contoh bantu-membantu? Berdasarkan gambar ini, kita bantu-membantu tidak mengira latar belakang agama, bangsa. Walaupun dengan makhluk yang lain pun kita tolong. Kita tengok pakcik ni. Ketika banjir, bukan sahaja manusia diselamatkan, tetapi haiwan tidak ditinggalkan. Inilah yang dinamakan sebagai sebaik-baik manusia, bermanfaat kepada manusia lain dan memberi juga manfaat kepada makhluk Allah yang ada di dunia ini. Baiklah, kita teruskan lagi. Sifat belas kasihan ini kita boleh panjangkan lagi dengan bermurah hati. Contohnya, tokoh Ustaz Abid Liu ketika COVID ini, Ustaz Abid rajin membantu orang-orang yang memerlukan. Contohnya isu di Selangor tak ada air, Ustaz Abid membawa menempah lori air, memberikan bekalan kepada orang-orang yang ketiadaan air. Jadi kita perlulah ambil iktibar dengan murah hati beliau yang tidak kedekut ini juga. Kita bolehlah bantu orang lain yang memerlukan. Tidak dapat kita beri banyak, kita beri sedikit. Itu pun memberikan kepahala kepada kita, insya-Allah. Baiklah, yang seterusnya, tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini apabila dihayati ialah bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita ingin menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah beri ini? Yang pertama ialah menjaga kesihatan diri kita, mengamalkan gaya hidup yang positif dan aktif, sentiasa mengamalkan makan makanan yang seimbang, sihat, yang halal. Seterusnya, mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan mengamalkan senaman dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Menghayati rasa syukur atas nikmat yang diberikan ini dengan memelihara alam sekitar. Sama-sama kita bersihkan jika ada somak samun, gotong royong. Membersihkan kawasan rumah kita juga merupakan salah satu cara untuk memelihara alam sekitar. Tidak membuang sampah merata-rata. Itu pun
sebagai salah satu langkah menjaga alam sekitar. Bukankah kita mahu alam sekitar kita indah dan cantik? Kerana kitalah yang tinggal di dunia ini dan kitalah yang akan mewarisi kehidupan ini. Jika kita mengabaikan sikap untuk membersihkan alam sekitar, pelihara alam sekitar, bayangkan 50 tahun lagi jika kita banyak dengan sampah dan dunia kita tidak terurus, berada dalam keadaan kotor, bagaimana generasi seterusnya nak hidup? Jadi marilah sama-sama kita fikirkan dan renungkan sejenak. Rumusannya di sini ialah kita wajib beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah dan membuktikan kesyukuran itu dalam kehidupan kita. Nilainya ada banyak di sini, antaranya tadi ialah menjaga hubungan sesama manusia, mempunyai sifat belas kasihan dan bersyukur. Baiklah, marilah sama-sama kita nilai semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dapatkah kamu nyatakan maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang kedua, apakah hukum beriman dan apakah dalil nakli berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dapatkah kamu nyatakan? Seterusnya, apakah tindakan yang dapat membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jika kamu terlupa, boleh lagi ulang video ini, tak ada masalah. Jadi akhirnya, yang baik itu semuanya datang dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu disandarkan dari saya sini. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana setia hingga ke hujung video ini dan terima kasih kerana telah pun melanggan dan menonton serta menekan loceng dari video saya. Terima kasih banyak-banyak sehingga untuk itu kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.